Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di media sosial yang telah pun mula masuk untuk menonton sesi perkongsian dari saya, InsyaAllah sesi perkongsian ini akan bermula tepat pada pukul 6 petang. Jadi sementara itu sangat-sangatlah diharapkan tuan-tuan dan puan di luar sana berkongsi sesi ini, mengajak kawan-kawan, rakan-rakan, saudara-mara untuk menonton. Kerana insyaAllah dari penerangan yang saya akan sampaikan dalam bahasa yang mudah difahami, tetapi untuk memberi penyelesaian kepada isu yang selama ini terlalu banyak berlaku di dalam masyarakat kita yang menyebabkan antara lain ekonomi orang Islam terjejas kerana terlalu banyak harta-harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia terbeku, tidak dapat dimanfaatkan, masih lagi nama-nama arwah, dan juga banyak menyebabkan perbalahan, pergaduhan, silap faham di antara waris-waris. Dan satu perkara yang juga sangat penting untuk semua ketahui adalah permasalahan pusaka ini juga kadang-kadangnya menyebabkan ada di kalangan waris-waris termakan harta batil, di mana hukumnya haram. Jadi hari ini insyaAllah saya akan berkongsi sedikit pandangan dan juga penjelasan rahsia mengelakkan masalah supaya sama-sama kita dapat faham dan sama-sama kita membuat sesuatu untuk mengelakkan perkara itu berlaku. Jadi alhamdulillah peluang ini diberi kepada saya untuk mungkin dapat mengurangkan sedikit permasalahan yang sekarang ini sering kita lihat baik di depan mata kita ataupun disebarkan melalui media sosial. Saya bukan bertujuan untuk mengupas isu-isu peribadi, terutama sekali selebriti yang ketika ini diperkatakan, tetapi sekadar untuk memberi pandangan profesional. Sebab saya berada dalam industri ini, mungkin sedikit saya dapat memberi pandangan yang ramai mungkin tidak tahu ataupun tidak berapa faham tentang isu-isu berkaitan dengan faraid dan juga pusaka. Okey, kita akan mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Bersyukur kita kerana kita dapat sama-sama berkumpul dalam satu sesi live. Ini antara norma-norma baru di mana banyak peluang untuk kita bertemu, bukan saja secara fizikal on-site tetapi juga berjumpa dalam talian. Sebenarnya event ini adalah lanjutan daripada perkongsian saya di media sosial yang mana telah menarik minat ramai orang. Satu perkongsian yang mana saya buat memberi analisa kepada permasalahan yang berlaku kepada pusaka arwah Abang Boceh. Okay. Dan mana perkongsian saya tadi telah menarik minat, telah disebarkan oleh ramai netizen dan mendapat memulakan banyak perbincangan, bukan saja di tapak media sosial saya tapi dikongsi pada banyak tapak-tapak media sosial yang lain dan telah menjadi perbualan hangat. Dan ramai juga meminta saya untuk membuat lebih ulasan. Tetapi hari ini seperti apa yang saya katakan, saya tidak berhasrat untuk masuk kepada isu peribadi arwah ataupun keluarga. Tapi sekadar perkongsian untuk mengatakan apa sebenarnya berlaku. Okey? Dan hari ini juga saya hanya akan bercerita tentang aspek keseluruhan. Bagaimanakah kita boleh mengelakkan perkara itu berlaku. Harap-harap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan,
Masalah pusaka tidak sepatutnya terjadi sebab jelas tentang tata urusnya, perundangan sivil dan perundangan syariahnya. Tetapi kenapakah masalah ini sering terjadi? Jadi ini yang kita nak kupas, dan perlu kita dah faham, mungkin kita dapat mengelakkan daripada pusaka-pusaka yang sedang ini belum diuruskan tidak menjadi masalah, dan juga kita yang mempunyai harta, mempunyai keluarga, mempunyai hasad pada harta-harta kita, dan satu hari kita akan mati, supaya harta kita yang kemudian akan jadi pusaka tidak akan menjadi masalah seperti apa yang kita lihat sering berlaku dalam masyarakat sekarang ini. Okey. Jadi apa yang saya nak kongsikan adalah satu konsep yang sangat mudah untuk kita fahami. Saya gelar, ada nama jenama. Konsep ini ialah F743. Jadi saya harap apabila tuan-tuan faham tentang konsep F743 ini, maka dapat mengelaklah perkara-perkara yang sepatutnya tidak berlaku. Okey? Jadi hanya perlu faham konsep ini. Apakah itu F743? Okey. Kita mula dengan F tu. Apa dia? F. Apabila berlaku kematian, yang paling penting adalah kita perlu kenal pasti siapakah waris faraid. Jangan cerita tentang hak, jangan cerita tentang kadar bahagian masing-masing. Kita hanya nak kenal pasti siapa waris faraid. Contohnya kalau meninggal itu seorang lelaki yang mempunyai isteri. Isterinya waris faraid. Dia ada mak ayahnya waris faraid. Dia ada anak lelaki dan perempuan, maka mereka ada waris faraid. Apabila dia ada anak lelaki, maka adik-beradiknya bukan waris faraid. Kita pertama kita nak kenal pasti siapakah waris faraid. Jangan cerita tentang hak. Apa patut mereka dapat cerita tentang siapa dahulu. Sebab apa? F ni penting sebab warislah antara orang yang paling afdal sekali untuk memulakan proses. Sebab apabila harta itu menjadi pusaka, perlu seseorang memulakan proses permohonan tuntutan supaya harta milik arwah tadi berpindah turun milik kepada orang hidup. Harta yang terbeku dalam bank account dapat dikeluarkan, dapat dimanfaatkan. Ini pertama start dengan F. Jangan cerita tentang hak dulu, cerita tentang siapakah waris faraid. Ini yang silap kadang-kadang kita ni. Bila meninggal dunia, masing-masing angkat tangan, aku ada hak sekian-sekian banyak. Jangan dulu. Kita dulu kena pasti siapa yang waris. Sebab apa? Waris ini mempunyai tanggungjawab. Jangan cerita tentang hak. Kita cerita dulu tentang tanggungjawab. Okey. Jadi, selepas F tadi, tanggungjawab waris faraid ni ada 7. Perlu laksanakan 7 perkara sebelum bakinya menjadi hak waris faraid. Nampak tu? Bukan meninggalnya masing-masing angkat tangan, aku ada hak sekian, lelaki 2 kali ganda, itu pun dia congak, dia pun kadang-kadang salah. Jadi ingat apabila meninggal dunia, kena pasti dulu siapakah waris, dan kemudian waris faraid ini seorang bersama ataupun 2 orang, mestilah memulakan proses laksanakan 7 perkara. Apakah itu 7 perkara yang perlu dilaksanakan oleh waris? Okey. Apa dia? Pertama, sekiranya arwah ni tadi semasa hidupnya ada mempunyai harta yang telah dihadiahkan, baik dalam bentuk mutlak, maksudnya telah ditentukan nama kepada anaknya, pada isteri pertama, isteri kedua, harta-harta yang telah ditentukan nama diberi sebagai hadiah, niatnya hadiah bukan pinjam. Okey. Ataupun satu pengisyaran dibuat untuk menghadiahkan dalam bentuk tertangguh. Ni dah bagi, tapi kalau meninggal dunia nanti baru tukar nama. Okey? Kalau itu, ataupun kata lainnya hibah mutlak ataupun hibah tertangguh, sekiranya pernah berlaku, cukup syaratnya, ada buktinya, ada dokumentasinya, cukup rukun dan syaratnya, maka harta-harta tersebut bukan lagi pusaka, keluarkan siap-siap. Ini kadang-kadang bila tak faham, arwah masa hidupnya pernah menghadiahkan sesuatu, memindah milik kepada anaknya sebab hadiah, ataupun memindah milik kepada isterinya sesuatu harta. Kemudian bila meninggal dunia, semua nuntut kata itu pusaka arwah. Tidak. Kalau ia telah hadiahkan dengan niat hadiah, berlapang dada, ada bukti, ada saksi, jangan nak tuntut. Terkeluar daripada pengiraan pusaka. Itu pertama. Jadi waris kena tahu. Kalau faham tu kuranglah bermasalah. Banyak saya lihat permasalahan berlaku sebab apa? Sebab mereka tuntut harta yang telah dihadiahkan.
Okey, itu pertama. Keduanya, sekiranya harta itu sebenarnya kadang-kadang nama arwah ni, tetapi sebenarnya dia hanya memegang sebagai pemegang amanah. Ini selalu berlaku. Si ayahnya dulu meninggal dunia. Masa bincang-bincang, semua setuju. Tak apalah, kita tahu satu nama je. Satu nama. Tetapi sebenarnya, akad ya, kau, Bang Long, Kak Long, hanya menjaga amanah bagi adik-beradik semua. Ada 5 beradik. Sama rata. Walaupun nama dalam geran nama si Bang Long tadi, tetapi sebenarnya kalau dia meninggal dunia, pusaka dia hanyalah 1/5 sebab semua setuju. 1/5 saja. Yang 4/5 sebenarnya adalah harta-harta amanah yang bukan pusaka. Keluarkan. Itu satu contoh. Satu lagi contoh. Contohnya, arwah ini semasa hidupnya dia ada tugas sebagai contohnya bendahari PIBG. Baru kutip duit yuran ada 20,000. Dia bawa balik ke rumahnya. Dia simpan dalam lacinya, meninggal dunia. Walaupun duit itu ada di dalam rumahnya, di dalam lacinya, tetapi kalau kita lihat, sah dia hanyalah pemegang amanah kepada duit itu sementara. Jadi bukan pusaka. Jadi apa saja harta-harta yang dikenal pasti sebagai dipegang amanah oleh arwah ni tadi, jangan kira sebagai pusaka. Itu kadang-kadang berlaku. Waris-waris ni bila nampak saja harta berebut nak. Terutama sekali kesilapan orang dululah, memindahkan harta kepada seorang tetapi niatnya pemegang amanah tetapi tidak dihitam putihkan. Dalam geran nama memang nama Kak Long. Kan? Tapi ayahnya sebenarnya kata, Kak Long, kau jaga hak untuk adik-beradik. Jadi ini yang kita kena pasti dulu. Begitu juga kadang-kadang kereta dibeli atas nama sipolan-sipolan, okey, ataupun anak dia beli atas nama dia, ataupun ayah beli atas anak beli tapi ayah yang bayar, anak meninggal dunia. Jadi kita kena pasti status harta itu untuk mengelakkan perbalahan. Nama dalam geran, nama dalam kereta tak semesti ini pemilik. Kita kena tahu sejarahnya. Adakah dianya pemilik hanya ataupun dia hanya pemegang amanah. Itu sebabnya kalau kita nak pegang amanah pada satu harta, jangan ada perjanjian lisan. Ada benda yang bertulis hitam putih dan bersaksi. Jadi tak ada orang pertikaikan. Selalu yang berlaku adalah sebab pertikaian sama ada harta ini amanah ataupun tidak. Okey? Kedua. Ketiganya apa? Apabila berlaku kematian yang mana ada kos ke bumi, dah pasti waris-waris tadi boleh ambil daripada harta pusaka. Tapi yang paling mudah harta pusaka tunai lah. Contohnya sempat cucuk ATM keluar 5,000. Boleh guna 5,000 tu untuk kos ke bumi. Mandi jenazah, gali kubur, sebagainya. Tak termasuk penuhi tahlil. Ke bumi boleh ambil. Kalau contohnya ada waris-waris keluarkan duit dia dulu, duit poket dia, kemudian boleh tuntut daripada harta yang ditinggalkan oleh arwah. Itu kos ke bumi boleh diambil dari pusaka tunai arwah. Nak ambil pada rumah payah, tapi pusaka tunai dia tinggalkan. Baik daripada duit yang disimpan, duit dalam dompet, duit dalam tabung, ataupun kalau dia meninggal dunia adalah duit sewa yang orang bayar, duit hutang, orang berhutang dengan arwah bayar, kita boleh gunakan duit itu untuk membayar kos ke bumi. Itu nombor 3. Nombor 4, sekiranya si mati ni tadi semasa hidupnya ada berhutang dengan Allah. Dalam bentuk apa? Ada zakatnya yang masih belum dibayar, ada fidyahnya masih belum dibayar, dia belum sempat menunaikan haji, maka juga boleh diambil harta arwah. Paling mudah adalah harta tunai. Itu sebabnya nak meninggal mesti ada tunai, senang bayarkan. Kalau sekiranya ada waris-waris yang dah bayarkan zakat, dah bayarkan fidyah, dah pergi bayar badal haji, kemudian boleh tuntut. Sebab ketika tu mungkin duit-duit tunai arwah semua terbeku. Bila harta arwah tadi dapat dicairkan, siapa yang mengeluar duit tadi boleh tuntut. Waris lain jangan bangkang, jangan kata tamak. Memang dibolehkan mengambil harta yang ditinggalkan oleh arwah untuk membayar apa saja hutang dengan Allah. Jelas ya? Okey. Apa lagi? Nombor 4. Nombor 5. Sekiranya arwah ini, si mati ini mempunyai hutang baik dengan manusia ataupun dengan kerajaan. Kerajaan pun kena bayar sebab dalam Islam kita jelas. Kalau kita berhutang, kita mati, hutang tetap hutang. Dan hutang itu perlu dibayar. Sebab apa? Kalau kita tak bayar, orang yang memberi hutang itu akan merana. Bayangkan kita pinjam daripada adik-beradik kita 40,000. Meninggal dunia, kita tak ada duit nak bayar. Kesian adik kita hilang 40,000 tak
boleh. Kita dah mati, kita tidak ada kemampuan untuk membayar. Tetapi kita kena buat perancangan. Begitu juga hutang kita dengan kerajaan, income tax dan sebagainya. Dan jika ada hutang, waris-waris boleh mengambil harta tunai yang ditinggalkan oleh arwah sama ada available semata ataupun setelah dicairkan untuk membayar hutang. Okey, bercakap dengan hutang. Hutang arwah ni hanya hutang-hutang yang contohnya dia berhutang beli barang, dia hutang dengan orang ataupun hutang kredit kad, itu hutang. Tetapi kalau contohnya dia ambil loan perumahan, loan kereta, okey, apa yang berlaku, baki hutang itu bukan hutang arwah. Sebab siapa-siapa yang mengambil ahli tanah itu, dia bertanggungjawab untuk membayar baki. Contoh, kalau rumah itu bernilai 400,000, pada ketika arwah itu meninggal, ada berbaki 100,000. Sebenarnya nilai pusaka yang ditinggalkan arwah adalah hanya 300,000. Siapa yang dapat rumah tadi hanya mendapat rumah bernilai 300,000. Bakinya siapa yang ambil rumah itu sama bayar. Itu bukan hutang arwah. Tak boleh diambil harta arwah tunai untuk melangsaikan kecuali mendapat persetujuan waris. Okey, supaya kita lunaskan. Itu pertama. Hutang kereta, hutang rumah bukan dikira hutang arwah. Okey, hanya baki recoverable value saja yang dikira sebagai pusaka yang ditinggalkan. Okey. Itu nombor 5. Nombor 6, kalau arwah ini berkahwin dan meninggal dunia, ada meninggalkan pasangan. Tak kisahlah pasangan lelaki ataupun pasangan wanita. Okey, saya cerita pasangan wanita yang meninggal isteri. Di mana si isteri tadi boleh membuat tuntutan. Pertama, kalau ada harta-harta yang diperolehi semasa mereka berkahwin, dia boleh menuntut harta seceraian. Ada kadar-kadarnya, sama ada sumbangan langsung atau secara tak langsung. Okey, diputuskan oleh mahkamah. Begitu juga boleh menuntut nafkah hidup sepanjang edah. Dalam undang-undang Malaysia sepanjang edah, tetapi kalau ikut dalam Al-Quran sekurang-kurangnya 12 bulan. Pasangan arwah juga boleh menuntut nafkah penempatan sebab setiap suami bertanggungjawab untuk memastikan kalau dia meninggal dunia, meninggalkan satu tempat kediaman untuk isterinya, meninggalkan nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sekurang-kurangnya 12 bulan. Mana yang saya dapat tu? Baca surah Al-Baqarah ayat 240. Itu tanggungjawab si suami. Yang meninggal isteri, si suami pun boleh menuntut nafkah hidup tak ada, nafkah pendapatan tak ada, hanya boleh menuntut harta sepercairan. Kalau sekiranya ada rumah itu, mereka sama-sama membina mendapatkannya, maka boleh tuntut. Di manakah boleh dituntut? Perlu dituntut di mahkamah syariah, dan berapa banyak yang boleh dituntut akan diputuskan oleh hakim di mahkamah syariah mengikut fakta-fakta kes yang dikemukakan semasa perbicaraan. Itu 6. Ini sebelum hak waris faraid. Jadi waris faraid kalau berlaku kematian, duduk diam-diam dulu. Selesaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 apa? Sekiranya arwah ini sempat berwasiat. Tak kisahlah wasiat lisan, tulis sendiri, tulis dengan lawyer, tulis dengan bantuan mahal pusaka. Kalau ada wasiat, wasiat ni maksud apa? Kalau ada pesanan-pesanan menurunkan harta itu, sama ada untuk kebajikan, arwah nak berwakaf, arwah nak bersedekah, harta yang akan ditinggalkan dengan membuat wasiat. Contohnya, dia ada kantor bahagia, dia tulis, saya dengan ini ingin mewakafkan 1/3 daripada baki tabung haji saya kepada surau taman tempat dia tinggal. Meninggal dunia ada 10,000. 1/3 berapa? 3,333. Hantar. Sebagai apa? Wakaf. Ataupun dia nak bersedekah. Sebab antara wakaf dan sedekah ni lain. Ikut akad ni. Implikasinya berbeza. Kalau dia nak sedekah, sedekahkan. Wajib tak dilaksanakan? Wajib. Begitu juga kalau dia ingin berwasiat nak memberi manfaat hartanya, menolak milik hartanya kepada orang bukan waris. Kepada anak angkat, kepada ibu angkat, kepada ayah angkat, kepada cucu, kepada adik-beradik yang terhijab dalam struktur faraidnya, ataupun kepada sesiapa saja yang dia ingin berikan dalam bentuk wasiat, juga wajib waris dilaksanakan. Berapakah kadarnya? Banyak sumber mengatakan apabila seorang itu berwasiat kepada bukan waris, selagi
nilai yang nak diwasiatkan itu tidak melebihi 1/3, maka laksanakanlah. Kalau lebih daripada 1/3, kena minta permission daripada waris-waris. Inilah 7 perkara yang banyak orang tidak faham. Mana dapat ni? Kalau kita cerita tentang hukum faraid, ramai orang kata rujukan dalam Al-Quran adalah surah Wasiat, surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Dan apabila kita baca dalam surah An-Nisa 11 dan 12, memang ada menceritakan tentang kadar-kadar pembahagian. Tetapi ada juga diceritakan satu kali Allah terangkan dalam surah An-Nisa 11, pembahagian itu setelah dilaksanakan wasiat yang dibuat olehnya dan dibayar hutangnya sekali. Dan 3 kali juga diterangkan dalam bentuk yang lebih kurang sama, pembahagian itu setelah dilaksanakan wasiat yang dibuat olehnya dan juga dibayar hutangnya. Maksudnya, bayar hutang dulu, laksanakan wasiat dulu. Inilah wasiatnya. Jangan bagi waris dulu. Selesaikan 2 perkara itu, dan apabila nak membuat wasiat juga, Allah kata dalam ujung surah An-Nisa ayat 12, dengan tidak memudaratkan waris. Jangan kita nak wasiatkan semuanya. Jangan tinggalkan waris dalam keadaan mudarat. Jadi, wasiat adalah satu instrumen yang mana membolehkan kita meninggalkan sedikit harta kita untuk saham akhirat kita, untuk bersedekah, untuk berwakaf, untuk memberi hadiah kepada orang yang bukan ada hak faraid ke atas harta pusaka kita. Itu gunanya. Jadi sebelum waris dapat, pastikan waris, salah seorang waris tengok 7 serai semak ni, 7 komponen ini laksanakan dahulu sebelum waris-waris sibuk nak tanya berapa hak mereka. Inilah kadang-kadang yang selalu berlaku, si waris buat cek dengan kalkulator faraid, dia dah tahu berapa bahagian dia, dia terus datang minta bahagiannya tanpa mengira harta yang telah dihibah, tanpa mengira harta itu yang dipegang sebagai amanah, tanpa mengira kos ke bumi, hutang Allah, hutang manusia, tuntutan harta pencairan dan juga wasiat si mati. Jadi inilah yang saya katakan tadi, nombor 7. F7. Kita dah sebut F itu apa, 7 itu apa. Kemudian apa? Kemudian 4 ni apa? Apabila dah habis selesai semua 7 perkara tadi, barulah waris faraid tadi diberitahu. Hang waris, hak kamu 1/6. Ayah waris mati. Hak wan, ibu waris mati 1/6. Hak wan, isteri waris mati 1/8. Bakinya ada anak lelaki, anak perempuan, okey, bakinya adalah asobah bin nafsih, lelaki 2 kali ganda, yang perempuan lelaki banyak. Itu kena tahu matematik sikit. Tahu berapa hak mereka. Kemudian mereka juga tahu apakah harta dan berapa nilai pusaka yang ditinggalkan. Contoh satu kes yang berlaku, satu arwah yang terkenal selebriti, bilioner. Ketika dibincangkan pusakanya itu, di mana ibu pada arwah ni tadi tidak ambil peduli tentang pusaka sebab dia tidak tahu ada satu harta yang bernilai jutaan ringgit. Tak dinyatakan nilai dan pusakanya. Itu pun tidak betul. Kalau kita nak bincang, pertama, tahu siapa waris faraid, apakah bahagian mereka, kadar bahagian mereka, apakah harta yang ditinggalkan dan apakah anggaran nilai pusaka itu, dan congak siap-siap mengikut kadarnya hak tuan, hak puan pada pusaka ini. Sebab harta yang ditinggalkan 1 juta, puannya hak 1/8, jadi bermaksud lebih kurang 167,000. Nyatakan siap-siap. Ya, perlu tahu. Sebab kita tidak ada kata nak melari kepada faraid, kita kena faham dulu, mula dengan faraid. Faham berapa hak mereka, tahu apa harta yang ditinggalkan setelah tolak 7 perkara tadi, berapa nilainya, dan congak berdasarkan kadar mereka, berapakah anggaran nilai mereka, baru kita sembang secara keseluruhan, bukan ikut harta-harta, secara keseluruhan. Okey, itulah nombor 4 kata. Kenapa 4? Sebab mereka sudah faham segala perkara ini, sebenarnya mereka boleh bermuafakat. Konsep dinamakan at-takharus, pemufakatan waris-waris faraid. Untuk apa? Untuk sekiranya mereka tahu harta tersebut boleh dimanfaatkan oleh harta lain, mereka tak memerlukan, mereka boleh memberi. Kalau mereka merasakan ada kadar pembahagian yang lebih baik, contoh, ada 2 biji rumah, tak kisah besar kecil, dia ada 2 beradik, tak apalah, abang ambil yang di Johor Bahru, saya ambil Ampit Naik. Bersetujuan, mereka redha-redha ada lebih kurang 10%, 20% lebih, tak kisah. Itu namanya at-takharus
di mana pemufakatan waris-waris faraid. Kenapa saya sebut 4? Sebab di antara waris-waris ini apabila mereka dah faham mereka waris, berapa kadarnya, apa harta yang ditinggalkan, berapa nilainya, kalau dicongak berapakah nilai yang mereka patut dapat, maka kemudian mereka boleh bermuafakat. Dan setiap harta ini boleh dimuafakat berbeza. Rumah lain, kebun durian lain, ASB lain, unit trust lain, tabung haji lain. Setiap harta tadi boleh diatakharuskan, dimufakatkan dengan pemufakatan yang berbeza. Dan ada 4 jenis pemufakatan yang boleh digunakan pakai. Pertama, apa dia? Kalau contohnya, ini saya kasih contoh. Arwah meninggal, ada ibu, ayah. Itulah waris faraid 1/6. Ada isteri 1/8. Dan ada anak lelaki, anak perempuan. Anak lelaki tadi juga diganda kepada anak perempuan, baki tetap ditolak ibu, ayah, isteri dan bakinya anak-anaknya dibagi pada kadar 2/1. Okey. Dan arwah ni meninggalkan 4 jenis harta. Ada rumah yang sekarang ni diduduki oleh isteri dan anak-anak, ada kebun durian, ada ASB dan ada harta wajib. Boleh je kalau kita bincang-bincang tadi dah. Rumah ni tadi janganlah pakcik letak nama makcik dalam geranti, susah nanti. Boleh tak melepaskan hak dengan redha kepada menantu dan cucu. Rumah ni pun bukan titik peluh tuan, bukan titik peluh puan. Arwah ni yang bersumpah pelas untuk membelinya. Bila dah dia meninggal juga, ada amarti'ih, langsai dah. Tetapi memang tuan perempuan ada hak 1/6. Sekiranya melepaskan hak dengan redha, seolah-olah bersedekah kepada menantu dan cucu. Pahala free. Seolah-olah kalau rumah itu bernilai 1 juta, seolah-olah si ayah si mati bersedekah 167,000 kepada menantu dan cucu. Memang tak pernah pun dia merasa peluang untuk bersedekah 167,000, tetapi dia berkesempatan sebab apa? Dia ada hak dan dengan redha melepaskan hak seolah bersedekah. Ibu pada semati pun sama. Jadi bayangkan, kita ada peluang untuk bersedekah sebab kita ada hak dan kita tak memerlukan rumah tadi. Kan? Jadi itu pertama, melepaskan hak dengan redha. Kita ada berpeluang berpahala bila kita mempunyai hak dan kita tak perlukan harta itu, kita lepaskan. Okey, ganjaran kepada kita. Dan memudahkan proses dan juga tidak memberi mudarat kepada waris-waris. Contohnya, kalau kita lepaskan hak bagi ibu dan ayah pada semati, maka menantu kita, anak cucu kita dapatlah duduk dalam rumah itu milik mereka, tak ada campur-campur milik orang lain. Okey. Satu. Keduanya, kadang-kadang susah juga nak melepaskan hak dengan redha. Contohnya ada kebun durian. Jadi sesiapa ada berminat dengan kebun durian tadi, kata saya nak ambil kebun durian tadi, tetapi kita nilaikan segini, saya akan bayar pampasan kepada mereka-mereka yang melepaskan hak kepada saya. Jadi dia hukum melepaskan hak. Bila dah lepas hak tu, tahun depan, 2 tahun depan jangan cerita-cerita itu aku ada hak. Kita dah lepaskan, kita dah terima tebusan, pampasan, jangan cerita dah. Okey. Itu pun satu cara supaya apa? Geran-geran tanah, terutamanya tanah, tidaklah diletakkan terlalu banyak nama. Apa yang selalu berlaku dalam masyarakat kita, meninggal dunia masuk nama, meninggal dunia masuk nama, meninggal dunia masuk nama. Kan payah tu. Lah satu geran ada 40 nama. Apa nak buat? Itulah antara punca menyebabkan tanah-tanah orang Islam di Malaysia ini tidak maju. Sebab di dalam gerannya bersepah nama. Sebab apa yang kita tahu, meninggal tahu nama, meninggal tahu nama. Itu bukan penyelesaian yang baik. Kalau boleh kita tebus menembus supaya akhirnya tanah tadi milik seorang, milik 2 orang, cukup. Okey, inilah jenis pemufakatnya. Dan contoh, arwah juga ada meninggalkan tabung haji. Kan tadi mak dia tadi, ayah dia dah melepaskan hak pada rumah tadi, mungkin kita boleh kata tak apa, lepaskan hak rumah, alhamdulillah, tapi K2SP arwah ni, ibu ayah akan dapat sama ada ikut hak faraid lebih, ataupun mungkin kalau dia pun tak perlukan duit tadi, dia nak sedekah pada cucu dia, tak apalah, tak payahlah bagi. Arwah tinggalkan duit K2SP 1 juta, ayah tahu ayahnya hak 1/6 ataupun 167,000, macam lah, bagi ayah 50,000 cukup, yang lain kau ambil. Isteri pun kata sama, kan senang. Ataupun contohnya semua setuju, separuh daripada K2SP ni bagi pada isteri arwah, walaupun hak dia hanya 8, bagi separuh, yang bakinya kita bagi sama rata. Semua orang setuju, boleh tak? Boleh. Ini juga dinamakan at-takharuj. Siapa yang boleh at-takharuj? Waris-waris faraid. Yang bukan waris faraid, duduk jauh-jauh, tak ada hak untuk mengundi. Okey?
Alright. Dan yang mufakat yang keempat adalah okey, kita ada tabung haji, boleh tak kita ikut kadar faraid? Ibu si mati 1/6, ayah si mati 1/6, isteri si mati 1/4, bakinya 2 kali ganda anak perempuan, anak lelaki 2 kali ganda anak perempuan. Boleh. Dan inilah 4 mufakat yang boleh dibuat. Tetapi yang menjadi masalah dalam masyarakat kita, tak sampai pun mufakat ni. Sebab apa? Ramai tak tahu. Dan lagi satu, kalau mufakat ini ingin dicapai dengan perbincangan antara waris-waris pun tak jalan. Perlu ada orang ketiga yang boleh menjadi pengadil, membuatkan cadangan yang boleh diterima oleh semua waris. Okey, inilah dinamakan F74. Apa maksudnya? Ada 4 jenis muafakat. Siapa yang boleh muafakat? Waris-waris faraid. Setelah mereka tahu mereka waris, setelah mereka tahu apa harta yang ditinggalkan, setelah mereka tahu nilai harta yang ditinggalkan, setelah mereka tahu berdasarkan kadar yang mereka patut dapat, berapakah anggaran nilai hak mereka yang telah ditolak 7 perkara tadi. Apa? Tolak 7 perkara itu. Tolak mana yang dah ibahkan, tolak mana yang dipegang amanah, tolak hutang Allah, hutang manusia, tolak tuntutan hasil penjara, dan tolak juga wasiat arwah. Bakinya itu yang mufakat 4 perkara tadi. Inilah sekarangnya tidak ataupun jarang berlaku. Kadang-kadang orang hanya buat satu lamsam. Sebenarnya setiap harta boleh dibuat dengan muafakat yang berbeza. Kalau Indonesia kata berbeza. Okey. Now, apakah 3 tu? Ini 3 ni adalah rahsia. Rahsia utama untuk pusaka tidak menjadi masalah. Ini 3 rahsia utama. Ini yang semua umat Islam perlu tahu supaya kuranglah berlaku seperti apa yang kita lihat kes berlaku pada satu keluarga selebriti yang tiba-tiba muncul balik isunya yang telah meninggal beberapa bulan yang lalu tapi muncul balik. Sebenarnya isu seperti itu bukanlah isu terpencil. Banyak lagi isu-isu yang sama, serupa berlaku di kalangan masyarakat tetapi tidak dibongkarkan sebab orang kebiasaan. Tetapi apa ia berlaku kepada selebriti, maka ia heboh. Jadi alhamdulillah, bukan kita nak menimbulkan aib keluarga itu, tetapi kita nak ambil pengajaran. Sebab apa yang berlaku pada keluarga mereka ini juga banyak berlaku dalam keluarga-keluarga lain. Jadi kita ambil pengajaran, dan inilah 3 rahsia utama untuk memastikan apabila meninggal dunia, harta itu yang telah menjadi pusaka tidak menjadi harta yang bermasalah. Apakah 3 rahsia itu? Okey. Rahsia pertama lah, budaya kita kena tukar. Cara kita kena tukar. Dan jangan lengah-lengah bertindak segera. Apa yang kita perlu buat? Pertama, sekiranya berlaku kematian keluarga kita, mulakan urus pusaka dengan mendapat khidmat nasihat dari pakar supaya kita tidak bermula dengan langkah yang silap. Kita tak bermula dengan pergi ke tempat yang salah. Kita tidak bermula dengan membuat benda yang salah. Kita tidak mula. Okey? Jadi eloklah mula. Kadang-kadang orang tak mula sebab apa? Dia buntu kepala. Siapa nak mula ni? Dia buntu kepala. Kat mana nak mula? Dia buntu kepala. Macam mana nak mula? Jadi cara mudah adalah ada banyak perkhidmatan, terutama khidmat pusaka sediakan. Bolehlah hubungi khidmat pusaka untuk dapatkan khidmat nasihat permulaan supaya tahu, supaya kita yakin langkah pertama yang kita buat adalah langkah yang betul. Banyak kes pusaka yang berlaku sebab apa? Mereka tak mula. Mereka tanya tempat yang salah, mereka silap mula. Ataupun mereka lambat mula. Okey, ataupun mereka mula tetapi berhenti sepanjang jalan sebab mereka tak tahu cara nak buat sampai selesai. Jadi pertama sekali, berlaku saja kematian dalam ahli keluarga kita, dapatkan khidmat nasihat pakar. Contoh, kita sebenarnya dah biasa dengan kaedah ini. Ahli keluarga kita meninggal, nak mandi jenazah, kita pun panggil pakar jenazah.
Kalau kita nak gali kubur, kita upah tukang gali kubur. Kalau kita nak sembahyang jenazah baca takin, kita panggil tok imam. Jadi sama. Okay. Now, kemudiannya apa? Yang keduanya, kena tahu urus di tempat yang betul dengan bantuan orang yang mahir. Sebab banyak saya lihat dia silap. Arwah dah buat wasiat. Bila meninggal dunia, dia pun ambil wasiat tu bekerja ke pejabat tanah. Salah. Pejabat tanah bukan tempat untuk menyelesaikan isu pusaka. Pejabat tanah hanya menerima surat perintah pembahagian yang telah dikeluarkan oleh institusi yang telah diberi mandat untuk menguruskan pusaka. Jadi pejabat tanah bukanlah tempat untuk membuat urusan pusaka. Begitu juga ada orang yang pergi ke mahkamah syariah untuk kononnya bicara pusaka, sebenarnya hanyalah untuk membuat perbicaraan siapakah waris faraid. Itu saja, untuk dapatkan CJ faraid yang sah. Jadi jangan pergi ke mahkamah syariah untuk urus pusaka. Untuk dapat CJ faraid boleh. Jangan pergi pejabat tanah, arwah ada buat hibah. Pergi pejabat tanah, bergaduh dekat pejabat tanah sebab ini arwah ada buat hibah, kenapa tak boleh turun milik ikut apa yang nyatakan dalam hibah? Pun salah. Begitu juga untuk urus pusaka ada 3 tempat. Satu, pejabat pusaka kecil, Mangkapan Tinggi dan Amanah Raya. Kena tahu fungsi-fungsi ketiga-tiga tempat supaya tidak tersilap tempat. Contoh, pusaka kecil adalah untuk harta yang tidak melebihi 2 juta, ada harta taklih, ada geran tanah, ada geran rumah dan campur harta tak lain. Itu boleh pergi ke pejabat pusaka kecil. Kalau harta lebih pada 2 juta, terpaksa pergi ke Mahkamah Tinggi. Ada seorang tu harta ciput je 2,000 tapi dia pergi ke Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi kosnya bertinggi, kenapa tu dia komplain, kenapa mahal? Dia silap tempat. Okey. Itu antara pusaka kecil dengan Mahkamah Tinggi. Begitu juga Amanah Raya. Amanah Raya juga boleh menguruskan pusaka, tetapi ikut bidang kuasanya hanyalah untuk mengagih-agihkan harta alih saja. Maksudnya akaun bank, kereta, ASB dan sebagainya tak melebihi 600,000. Kalau sebegitu dia kondisi hartanya, boleh pergi ke Amanah Raya, Amanah Raya tolong bagi-bagi. Tak payah pergi Mahkamah Tinggi, tak payah pergi ke pusaka kecil. Tapi itu sebenarnya 100,000. Ada fee-nya. Di Mahkamah Tinggi ada fee, di pejabat pusaka kecil ada fee, di Amanah Raya pun ada fee. Fee-nya berbeza. Tetapi kalau kita bawa ke Amanah Raya, ada tanah sebagainya, Amanah Raya kan akan ambil tetapi akan membawa ke Mahkamah Tinggi sebab Amanah Raya tidak ada bidang kuasa untuk menurun milik tanah. Mereka akan bawa ke Mahkamah Tinggi. Itu sebabnya kita kena tahu tempat-tempatnya. Dan bagaimana nak tahu ke mana tempatnya? Tanya dulu. Siapa nak tanya? Orang yang tahu. Supaya kita tidak tersilap. Sebab banyak saya lihat orang tersilap langkah dan akhirnya mengakibatkan pusaka itu tidak dapat diselesaikan sebab tidak mampu menguruskan di tempat yang mereka silap pilih tadi. Sebab kos. Okey? Itu dia. Itu nombor 2. Urus pusaka di tempat yang betul dengan bantuan pakar. Okey. Dan yang terakhir, okeylah. Kadang-kadang ini yang saya kadang-kadang gau kepala. Bukti banyak di dalam masyarakat. Tetapi kita tak ambil pengajaran. Duk datang jumpa saya nak ceritakan tentang harta tok nenek dia yang dah berlapis-lapis. Yang saya katakan sudah menjadi bubur. Nasi dah jadi bubur. Maksudnya harta dah sikit. Hingga tahun 74, wari-wari berlapis-lapis sampai kalau dikira hak ada 64 orang. Okey. Itu yang digaduhkan, itu yang diceritakan. Kata tuan, harta ini dah lama, nak kecil pun bukan titik perlu kita menjadi masalah. Nak buat boleh, kosnya tinggi. Okey. Jadi dia tanya, kadang orang dia tanya ni, so boleh buat apa-apa dengan kes ni? Boleh selesai tak? Saya kata boleh. Bila saya kata juga boleh, seronok dah. Boleh ke? Ini saya dah tanya banyak tempat, tak boleh. Tuan kata boleh. Alhamdulillah, terus tuan. Boleh apa? Saya kata boleh buat pengajaran. Okey. Kalau nak buat boleh, kosnya tinggi. Tanah 40,000, kalau cas saya tinggi, macam tak berbala. Ambil pengajaran. Pengajaran apa tuan? Kita, tuan akan ada tanah. Tuan ada harta, tuan ada kereta, tuan ada akaun bank. Nak tak nanti harta tuan jadi macam ni? Buatlah perancangan penguasaan awal. Aku boleh nak mati. Dah nampak depan kepala mata dia yang masalah itu berlaku kepada keluarga dia.
disebabkan tidak ada perancangan pengurusan yang awal, tidak ada pendekatan yang bijak, tetapi tetap tidak mengambil pengajaran. Sebab apa? Bila dia nak buat perancangan, kena keluar duit. Orang kita ni kadang-kadang kod, padahal kalau keluar duit sedikit itu dah menyelamatkan diri mereka. Boleh menyelamatkan roh mereka, sebab bila meninggal dunia tidak ada masalah, tidak ada hutang, tidak selesai. Boleh menyelamatkan waris mereka daripada makan harta batin, daripada bergaduh. Boleh menyelamatkan harta mereka supaya harta mereka dapat diturun milik, dapat memberi manfaat dan tidak turun nilai. Inilah kadang-kadang kita nampak banyak contoh-contoh, bukti-bukti di sekeliling kita, tetapi tetap tutup mata kita. Itu saya kata tukar budaya. Tukar budaya. Ni tak nampak, saya besarkan sikit. Saya kecil tak apa. Tukar budaya, tukar cara bertindak segera. Ambil pengajaran. Jadi kita lihat yang kes keluarga selebriti itu selalu berlaku dalam banyak masyarakat. Ambil pengajaran. Jangan saman menyaman jumpa orang yang berpengalaman untuk menyelesaikan masalah. Macam saya tulis dalam tulisan saya semalam, saya pun menawarkan kalau sekiranya perkhidmatan saya diperlukan oleh keluarga, saya sanggup datang untuk menjadi penenang orang tengah untuk meredakan perbalahan antara dua pihak. Kadang-kadang benda ini berlaku sebab salah faham, hati terguris. Tanpa mengetahui cerita sebenarnya, membuat andaian berbeza, akhirnya mengambil pendekatan undang-undang. Bukan keluarga itu saja yang berlaku sebegini, banyak lagi keluarga berlaku sebegini. Mereka tidak faham, akhirnya mereka berbalah, akhirnya mereka mengambil pendekatan undang-undang yang akan menambah keruh keadaan. Jadi ulang saya kata, ambil pengajaran, cegah sebelum parah. Buat perancangan penguasaan awal. Umur 30 tahun dah patut buat, sebab apa? Kita tak tahu meninggal bila. Kita tak tahu. Dan ramai orang yang saya lihat yang sempat buat tetapi meninggal dunia, alhamdulillah proses pusakanya berjalan dengan baik. Okey, itulah tuan-tuan dan puan. Pengalaman saya ada 4 punca utama masalah pusaka. Dan inilah yang kita cuba perbetulkan. Apa dia? 1, waris tak tahu nak urus sendiri. Lepas tu nak buat memandai-mandai. Kadang-kadang dia tahu, kami dah buat dah, selesai. Tunjuk pada saya tengok tak selesai. Sebab apa? Dia urus, akhirnya ada 4 geran tanah, ada 8 waris, setiap geran tanah tadi ada 8 nama. Generasi akan datang bermasalah. Dia bicara, las-las, gaduh-gaduh, hakim kata jadi pentadbir. Dia pun seronok saja, seorang pada ahli waris dapat pentadbir, pergi ke pejabat tanah, nama dia keluar dalam tu, dia tak perasan ada braket pentadbir. Itu pun belum selesai. Inilah kadang-kadang orang kata, senangnya saya dah buat dah, selesai senang. Kadang-kadang dia tak nampak. Kami yang dalam industri nampak sebenarnya kesudahan yang mereka capai dengan urusan sendiri kadang tidak menyelesaikan masalah, kadang memberi masalah yang lebih besar di masa akan datang. Jadi kuncinya adalah waris tak tahu nak urus sendiri. Lepas tu kadang-kadang tahu tapi buat sendiri, memandai-mandai, dahlah sesat, tersangkut di sana sini. Okey. Kemudian pemilik harta masa hidupnya tak lantik pun sesiapa untuk diberi surat watikah untuk memulakan proses. Ini namanya pelantikan wasi. Sebab apa? Kadang-kadang kalau meninggal dunia, terutamanya orang yang bujang, kadang-kadang adik-beradik seorang semua minta tolong, nah tolong, yang meninggal tu bongsu, umur 24 tahun, dia ada adik-beradik 5 orang. Jadi semua orang sibuk dengan keluarga masing-masing, masing-masing berat nak mulakan. Kalau dia mula, dia kena keluar duit, dia kena ada banyak masa untuk menguruskan persoalan gelap lah, tolak-tolak. Akhirnya tidak ada siapa pun buat. Jadi pengalaman saya semasa hidup, siap nanti, bang, kalau aku mati, kau nak mati ke? Belum lagi. Kalau aku mati, boleh tak abang jadi wasi saya, abang tolong uruskan pusaka. Aku dapat harta. Bukan abang dapat harta, abang tolong saya uruskan pusaka saya sampai selesai. Jadi lantik siap-siap. Dengan pelantikan itu akan memastikan pusaka kita dimulakan dengan segera. Okey. Kemudian apa lagi puncanya? Masa hidup pemilik harta tidak tinggalkan tunai yang cukup. Tunai ni penting tuan-tuan. Kenapa tunai penting? Satu, untuk sara hidup keluarga. Kalau kita ada tunai yang besar,
keluarga kita pun berminat untuk uruskan pusaka itu sebab ada tunai yang terbeku. Itu kadang-kadang jadi pancing untuk orang. Kalau hartanya tinggal tanah, semua waris pun tak peduli. Tanah, tak urus pun aku boleh duduk. Nak urus kena keluar duit. Jadi dia orang tak uruskan. Maka itu dah berlaku. Jika harta yang tinggal hanya tahap tanah, biasanya waris tak peduli pun nak uruskan sebab apa? Berbeza dengan tunai, kalau mati beku tak boleh keluar, tak boleh pakai. Urus pun dapat. Tetapi kalau tanah, nama arwah pun cucuk pokok tumbuh. Tegak rumah boleh duduk, hantu tak kacau. Jadi mereka terus gunakan harta tersebut. Jadi kalau ada harta tunai, sekurang-kurangnya waris akan berminat untuk memulakan proses. Bila ada harta tunai, ada duit untuk apa? Untuk sara hidup keluarga. Sebab apa dalam Al-Quran kata kalau si suami meninggal dunia perlulah tinggalkan tunai yang cukup, nafkah yang cukup untuk keluarga mereka selama 12 bulan. Jadi penting untuk tinggalkan tunai yang cukup. Kenapa lagi tunai yang cukup? Kalau kita ada hutang, boleh bayar hutang. Kalau contohnya kita ada hutang, tak tinggalkan tunai, ingat-ingat waris kita nak bayar hutang. Dia biarkan, akhirnya kita jadi pocong. Sebab apa? Duit kita tergantung. Now, apa lagi? Tunai, ni nak urus pusaka ni, kena ada duit. Nak harapkan waris keluar duit, sorry lah. Pengalaman saya bila itu berlaku, waris-waris semua tolak menolak sebab takut nak keluarkan duit. Tetapi kalau arwah dah tinggalkan siap-siap, sama ada dalam tabung haji, ada amanah, penama dan dah tahu nanti kalau aku meninggal boleh guna duit tabung haji untuk kos urus pusaka. Itu settle. Ataupun dia ada K2SP, dia ada takaful, dia ada takaful dan sebagainya, boleh digunakan untuk menguruskan harta pusaka. Jadi sangat penting untuk tinggalkan harta tunai, sebaik-baiknya dalam tabung haji yang berpenama. Kalau ada K2SP pun penama yang betul, kalau ada takaful hayat dengan penama yang betul. Sebab inilah 3 instrumen yang boleh menjadi dana pantas, boleh dapat pada waris tanpa melalui proses urus pusaka, tanpa mendapat surat kuasa. Yang lain-lain dalam bank, dalam SB, unit trust sebagainya, kena tunggu dapat surat kuasa baru boleh keluar. Okay. Now, nombor 3. Habislah. Itu yang 3 rahsianya. Dan inilah 3 perkara yang jarang-jarang dilakukan oleh masyarakat Islam kita. Okay. Dan keempatnya, okay, ini masa hidup pemilik harta tidak tinggalkan dokumen bertulis bertarikh dan bersaksi. Cakap mulut, simpan dalam hati, tulis sendiri, tak ada saksi, tak ada tarikh. Jadi kalau nak lantik wasi, ada dokumen pelantikan. Nak buat wasiat sedekah, ada dokumen yang lengkap, tulis bertarikh dan bersaksi. Nak buat wasiat kepada anak buah, cucu dan sebagainya, ada dokumen. Nak membuat pesanan kepada waris-waris, ada dokumen. Nak buat hibah, ada dokumen. Nak buat surat pemegang amanah, ada dokumen. Nak melantik cakap amanah sebagai wasi, trustee, ada dokumen. Jadi dengan adanya dokumen, dengan adanya pelantikan wasi, dengan adanya tunai, dengan adanya pakar yang boleh membantu yang dibayar dengan tunai tadi, maka kebiasaannya yang saya lihat, mereka telah menyediakan perancangan yang rapi, bukan hanya buat wasiat tetapi tunai, lantik wasi, siapkan pakar untuk membantu waris dan ada dokumen rujukan yang betul di tarikh bersaksi. InsyaAllah masalah itu tidak berlaku. Jadi kita ambil iktibar. Saya simpati dengan arwah. Sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada almarhum Said Umar Mukhtar bin Said Muhammad Rizwan, cantik namanya. Dan kita juga doakan ahli keluarganya dapat bermufakat, dapat kerjasama. Untuk apa? Untuk ketenangan ruh arwah, untuk manfaat dan kesejahteraan waris-waris. Anak kecil Hamzah yang ditinggalkan baru usia berapa, masih kecil lagi, supaya harta yang ditinggalkan oleh arwah dapat diberi manfaat, bukan digaduh, diperebutkan. Ya? Jadi sama-sama lah kita ambil iktibar, bukan kita nak membuka aib. Mungkin inilah perkara yang membuka hati manusia. Dengan perkongsian yang saya buat semalam, membuka banyak hati manusia tentang pentingnya memahami faraid, pentingnya membuat perancangan. Mungkin itulah satu sumbangan yang Abang Bocik ini sumbangkan, dengan memberi kesedaran dengan apa yang berlaku kepada pusaka beliau. Bukan keluarga arwah saja, banyak lagi keluarga yang sebenarnya bermasalah sebab pendekatan yang dibuat salah. Jadi harap dengan konsep
743 ini akan membantu masyarakat faham dan mengelakkan berlaku perbalahan masalah berkaitan dengan pusaka. Jadi jangan tangguh-tangguh bertindak sekarang. Macam mana nak bertindak? Inilah antara hasrat saya, misi saya untuk menyebarkan ilmu, menyediakan platform untuk masyarakat bertanya. Kami mempunyai 7 cawangan di seluruh negara. Kami mempunyai 1000 lebih perunding di seluruh negara. Mereka juga sangat aktif di media sosial, memberitahu kami boleh bantu. Tetapi selama ini masyarakat takut sangat nak jumpa mereka. Seolah mereka ini malaikat maut. Sebenarnya mereka sebenarnya boleh menyelamatkan. Jadi tuan-tuan puan, nampak perunding-perunding ini, hubungi mereka. Perbincangan permulaan tak ada duit pun. Bertanya sebab mereka tahu mereka boleh membantu. Supaya sekurang-kurangnya dengan pertanyaan itu nampaklah apakah perkara yang perlu dibuat. Sebab perkara yang perlu dibuat berkait dengan apa yang harta yang kita ada, siapa waris kita, apa hasrat kita. Dan solusi-solusinya juga berbeza. Jadi jangan tak buat apa-apa, takut kita nanti sengsara, takut waris kita mudarat dan kita juga tidak aman di sana. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah celoteh saya pada petang ini. Kalau boleh tuan-tuan yang menonton, yang rasa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, selepas habis nanti ambillah link ini, share, viralkan. Lagi ramai orang dapat nampak kefahaman ini, kuranglah masalah di kalangan masyarakat Islam di Malaysia, kuranglah harta-harta terbeku, kuranglah harta-harta menjadi punca perbalahan persengketaan keluarga. Dan supaya lebih ramai nampak peluang untuk memanjangkan manfaat, untuk menanam saham akhirat dengan harta yang ada. Dan tuan-tuan juga sebenarnya dengan berkongsi ilmu ini juga insya-Allah mendapat ganjaran menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Tak perlu keluar duit pun, hanya tap share kepada kawan-kawan yang lain. Jadi saya sudahi perkongsian ringkas ini dengan harapan ia dapat menukar minda kita, menukar kefahaman kita, akhirnya mengurangkan permasalahan yang berkaitan dengan isu pusaka. Tidak ada harta yang terbeku, tidak ada geran-geran nama arwah, kurang waris-waris termakan harta batil, harta dapat dimanfaatkan dan bertambah banyak harta-harta yang diwakafkan, disedekahkan selepas seorang itu meninggal dunia dan ia akan menjadi saham akhirat mereka berpanjangan. Dan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah Jumaat ini. Saya juga akan ada forum mingguan saya, forum Jumaat. Boleh tengok di happy page mypusaka.info. Ada banyak video-video kami di sana dan juga kita juga ada video-video di YouTube My Pusaka Official. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita bermanfaat dan sama-sama kita ubah minda kita. Jumpa lagi.